Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Fakrul Muaz bin Mustafa, dan pada video ini saya akan membahaskan sedikit sebanyak berkenaan undang-undang keluarga Islam, iaitu madu, keajaiban dan kesengsaraan. Jadi kita akan terus ke definisi madu ataupun lebih dikenali sebagai poligami. Madu ataupun lebih dikenali sebagai poligami dari sudut bahasa adalah menghimpunkan berbilang isteri dalam satu masa. Poligami juga boleh dimaksudkan sebagai berkahwin lebih daripada seorang, iaitu lawan kepada perkataan monogami yang membawa erti berkahwin dengan seorang sahaja. Islam adalah agama fitrah yang mengiktiraf kepelbagaian keperluan dan kehendak manusia dalam hidup berpasangan. Berasaskan kepada keadaan inilah Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun-temurun sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Bagi memastikan amalan poligami secara yang lebih adil, poligami yang terdapat pada hidup Al-Quran dan Al-Hadis, Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang menghadapkan amalan yang bebas sebelum ini dan mengambil jalan pertengahan yang lebih wajar. Syariat Islam menetapkan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin dengan lebih dari seorang perempuan, tetapi tidak melebihi فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita berlanjut ke hukum poligami menurut Islam. Hukum asal poligami yang dipegang oleh jumhur ulama adalah harus. Menurut Imam Ash-Shafi'i, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa Khin, menerangkan bahawa hukum asal poligami adalah harus, tetapi walau bagaimanapun, hukum tersebut boleh berubah mengikut situasi sama ada sunat, makruh ataupun haram. Hukum berpoligami jatuh kepada sunat. Hukumnya apabila suami memerlukan isteri yang lain, misalnya bagi mendapatkan zuriat, kerana isterinya yang pertama mandul ataupun sakit, ataupun suami yang mempunyai keinginan amat kuat sehingga isteri seorang tidak mampu untuk melayaninya. Suami juga berkeyakinan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya zahir dan batin, maka ketika ini tiada halangan baginya untuk berpoligami. Ini kerana ia mempunyai kebaikan serta maslahat syarak. Ramai kalangan para sahabat Rasulullah SAW berkahwin lebih daripada satu. Seterusnya, hukum berpoligami jatuh kepada makruh apabila ia dilakukan hanya sekadar untuk berseronok-seronok, sedangkan suami sendiri ragu akan kemampuan dirinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya daripada sudut nafkah zahir dan batin. Ini kerana poligami itu bukan kerana keperluan dan boleh jadi kesan daripada perkahwinan itu akan menyebabkan kemudaratan kepada isteri-isterinya disebabkan kerana tidak mampu berlaku adil terhadap mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, "Da' ma yarbika ila ma la yarbik." Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, hukum berpoligami akan jatuh haram jika seseorang lelaki ingin berpoligami, merasa zan ataupun yakin dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Boleh jadi kerana kemiskinan atau kerana kelemahannya, atau dia tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya. Hukum berpoligami pada ketika ini ialah haram kerana ia akan memberi kemudaratan kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW,
La darar wa la darar. Maksudnya, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam surah An-Nisa ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maksudnya, kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Daripada ayat Al-Quran yang dibaca tadi, jelaslah bahawa apabila si suami sendiri berasa yakin bahawa dirinya tidak akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika dia memutuskan untuk berpoligami, meskipun akad nikahnya nanti adalah sah di sisi syarak, akan tetapi suami tetap menanggung dosa kerana memberikan kemudaratan kepada orang lain. Selain itu, untuk seorang lelaki yang akan berpoligami, hendaklah ia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, jumlah isteri maksimum 4 orang sahaja. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan lelaki daripada menurut nafsu mereka sesuka hati mereka. Ia juga untuk mengelakkan daripada seorang lelaki memonopoli semua wanita dan untuk mengelakkan wanita daripada tidak bertemu jodoh. Yang kedua, tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mampu menjaga kehormatan isterinya. Yang keempat, dilarang berpoligami kepada 2 wanita bersaudara. Bahasa mudahnya adalah isteri anda tidak boleh ada pertalian seperti adik-beradik, ibu dan anak, anak saudara dan emak saudara. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahim antara anggota keluarga. Terdapat kisah di mana seorang sahabat bernama Fairuz Ad-Dailami yang mana setelah beliau memeluk Islam, beliau memberitahu Rasulullah SAW bahawa beliau mempunyai isteri yang merupakan adik-beradiknya. Kemudian, baginda pun menyuruhnya untuk memilih antara kedua-duanya dan menceraikan yang seorang lagi. Yang terakhir sekali, suami mestilah berlaku adil. Bagi berlaku adil ini, terdapat banyak cabang. Adil yang difahami oleh kebanyakan kita bukanlah adil yang sesuai dan kena dengan cara poligami yang sebenarnya. Cara poligami dengan adil yang sebenarnya hanya dapat dicapai apabila: pertama, adil terhadap diri. Sebagai contoh, jika anda mengalami masalah kesihatan dan tidak berupaya untuk bekerja mencari nafkah, sudah pastinya sukar untuk anda menyara isteri-isteri anda. Jika anda berkeras untuk terus berpoligami, ia bermaksud anda telah menganiaya diri anda sendiri. Yang kedua, adil terhadap para isteri. Setiap isteri yang anda miliki sebenarnya berhak untuk mendapatkan hak mereka daripada anda. Hak yang dimaksudkan di sini adalah kemesraan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin. Berlaku adil terhadap isteri adalah wajib hukumnya. Adil yang ketiga adalah adil memberikan nafkah. Sebagai seorang suami, anda langsung tiada hak untuk mengurangkan nafkah mana-mana isteri anda dengan alasan bahawa isteri tersebut mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan sebagainya. Ia cuma boleh dilakukan dengan kerelaan isteri tersebut sahaja. Jika bersebab seperti sakit dan memerlukan pembiayaan untuk kesihatan, maka dibolehkan untuk anda memberikan nafkah yang lebih kepada isteri yang memerlukannya. Ia juga tiada bezanya dengan status isteri seperti anak dara dan janda, lama, baru, muda, tua, cantik, tahap pendidikan dan sebagainya. Adil yang keempat, adil dalam penyediaan tempat tinggal. Para ulama telah bersepakat bahawa suami bertanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal kepada para isteri. Tanggungjawab menyediakan tempat tinggal buat isteri dan anak-anak haruslah mengikut kemampuan suami. Selain bertujuan untuk menjaga kesejahteraan para isteri, ia juga untuk memastikan keselamatan dan keselesaan mereka juga terjamin. Jika tidak mampu dan ada kemungkinan akan menimbulkan mudarat,
lebih baik anda fikir dan periksa semula kemampuan anda sama ada anda mampu memenuhi syarat poligami ini. Ia juga bertujuan untuk mengelakkan timbulnya rasa cemburu dan perbalahan di antara suami dan para isteri ataupun sesama isteri. Yang kelima, adil dalam giliran. Syarat poligami dalam bab adil yang seterusnya pula adalah setiap isteri berhak untuk mendapat masa dengan suami sama lamanya dengan masa yang diperoleh isteri-isteri lain. Meskipun ada di antara isteri yang sedang dalam haid, ia tak boleh dijadikan alasan oleh si suami untuk tidak memberikan masa kepada isteri tersebut. Hal ini kerana perkahwinan bukanlah berkaitan nafsu dan hubungan seksual semata-mata. Ia sebenarnya lebih kepada menyempurnakan hak, memberikan kasih sayang, mengeratkan hubungan dan juga kemesraan suami isteri. Yang terakhir, adil terhadap anak-anak. Sebagai seorang bapa, tidaklah adil untuk anda membezakan di antara anak-anak anda. Setiap anak berhak mendapatkan nafkah yang sewajarnya serta berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama rata. Senario yang kerap dilihat pada masa sekarang adalah ramai ayah yang bersikap pilih kasih dan melebihkan anak-anak dari isteri tertentu dan mengabaikan yang lainnya. Penting bagi anda memenuhi syarat poligami ini kerana jika jelas terlihat ketidakadilan anda dalam hal ini, ia akan membuatkan hubungan di antara isteri dan anak-anak akan menjadi renggang. Di samping itu, terdapat beberapa keadilan yang ada dalam hidup berpoligami. Yang pertama, suami sepatutnya memberi hak yang sama kepada isteri-isterinya. Yang kedua, ada perkara yang perlu dilebihkan kepada isteri tertentu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui suami tersebut sedaya upaya berlaku adil ataupun bersifat zalim kepada isterinya. Namun begitu, terdapat juga permasalahan dalam hidup berpoligami ini. Antaranya yang pertama, ketidakharmonian hubungan anggota keluarga. Yang kedua, tidak ada rasa saling percaya mempercayai. Yang ketiga, suami tidak bertanggungjawab. Dan yang terakhir, akan menyebabkan perceraian. Hikmah berpoligami. Terdapat beberapa hikmah dalam berpoligami, antaranya ialah yang pertama, terhindar dari maksiat dan zina. Yang kedua, seorang lelaki tertarik kepada seorang perempuan kerana kebaikan agama atau akhlaknya. Yang ketiga, terjadi masalah besar antara suami dan isteri. Dan yang terakhir sekali, umat Islam sangat memerlukan lahirnya banyak generasi muda. Kesimpulannya, adil bukanlah membawa makna sama rata umpama sebiji kek yang dibahagi dua. Tetapi adil dalam konteks rumah tangga adalah memenuhi kehendak setiap entiti sesuai dengan keperluan semasa, sebagaimana tidak melanggar hukum syarak dan batas agama. Segala keperluan nafkah isteri dan anak-anak yang dituntut oleh isteri pertama, misalnya, perlulah didahulukan dan dipenuhi selari dengan taraf kehidupan lazim sebagaimana sebelum si suami berpoligami. Justru itu, dalam hidup berpoligami adalah semakin ramai isteri dalam perhubungan, semakin bertambah tanggungan hidup yang perlu diuruskan, semakin banyak wang, masa dan tenaga yang perlu dibahagikan, semakin besar juga tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Ingatlah, andai tanggungjawab ini gagal dipikul dengan sebaiknya, nescaya di akhirat kelak, siksaan dan penyesalan akan menanti dengan penuh hiba. Sekian, itu sahaja sedikit sebanyak perbahasan berkenaan tajuk madu ataupun poligami. Semoga anda semua memperoleh manfaat dan pengajaran daripada pembahasan tadi. Semoga bertemu di video akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.